الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن. الحمد لله الذي من علينا في شهر الصيام، شهر القيام، شهر رمضان، شهر المبارك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dan salat subuh itu disaksikan oleh yang menyaksikan. Dalam tafsir ulama-ulama menyatakan bahwasanya apabila kita mendirikan akan salat subuh, khususnya secara berjamaah, maka disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat itu telah turun sebelum maghrib semalam, sehingga mereka akan naik kembali ke langit setelah menyaksikan dan bersama-sama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang salat subuh secara berjamaah, terkhususnya Quran al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membawa Quran al-Fajr. Quran yang dimaksudkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah as-salat. Dan mengapa disebut sebagainya Quran di sini? Disebabkan tidak disebut sebagai as-salat, melainkan ada di qiraah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Maka bacalah bagi kamu mana yang telah diwahyukan kepadamu, apa yang telah turun padamu ya Muhammad, yang mudah bagimu untuk membaca di dalam solatmu. Sehingga bagi kita Al-Quran dan Fajr itu dikaitkan dengan as-salatu subhi, itulah solat subuh ataupun solat fajar. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minhu." Yang pertama tadi, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Kalau yang difirmankan Allah, "Faqra'u ma tayassara minhu." Maka bacalah daripadanya yang mudah-mudah daripadanya, daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahawasanya faqra'u ma tayassara minal Quran, yang paling mudah untuk kita baca dalam Quran adalah surah Al-Fatihah. Seperti mana kata Imam Syafi'i, "Faqra'u ma tayassara minhu." Maka bacalah apa saja yang mudah bagimu, yang telah kamu hafal, maka bacalah dasarnya daripada minggu itu, daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan akan Quran itu dengan as-salat. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salat." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan dirikanlah as-salat. Jadi menghubungkan Quran itu dengan as-salat. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan, Nabi akan membaca Quran yang telah turun kepada baginda Rasulullah, kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di hadapan Jibril, di mana Nabi membaca di luar solat. Sebagainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membacanya di dalam solat. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran dari mushaf, tetapi dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri hafalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Kerana mushaf itu sebagai satu rujukan, dan tidak semestinya seseorang itu membaca melalui mushaf. Disebabkan ramai di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi, tidak tahu membaca melalui apa yang ditulis, dan mereka juga tidak pandai menulis.
Lalu mereka menghafal dengan cara apa? Dengan cara mendengar. Dengan cara mendengar. Dan tidak pernah juga wahyu turun kepada baginda Rasulullah dalam bentuk mushaf, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf. Tidak demikian. Mengapa agaknya? Kerana akidah Ahlussunnah mengajar kita bahawasanya itu ada kaitan dengan makhluk. Al-Quran apabila ditulis, maka dikaitkan dengan makhluk. Tapi kalau tidak ditulis di dalam hati, maka itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali, yang qadim, tanpa huruf, tanpa kalimah, tanpa suara, tanpa bahasa. Itu dia sudah akidatul Islam. Banyak sifat pada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan huruf, bukan tulisan, bukan bahasa, bukan kalimah. Itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai kalam zati. Lalu kata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahu al-bayan 'allamahu al-bayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasihnya dengan rahmatnya diturunkan Quran, 'allama al-Quran. Lalu dia mengajarkan Quran pada siapa? Tentu kepada umat yang diturunkan Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Para nabi, para rasul yang terdahulu mengetahui ada kitab yang akan diturunkan kepada nabi rasul yang terakhir. Itulah Al-Quran. Tetapi mereka tidak tahu isi kandungan Al-Quran itu apa. Antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat dalam suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim itu. Suhuf juga bukannya dalam bentuk tulisan, huruf, kalimah. Suhuf itu asalnya wahyu turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan perintah di antara umatnya yang tahu menulis agar menulis. Bila ditulis, direkod, direkam, disimpan, maka jadilah suhuf. Tapi suhuf ini tak jadi kitab. Tidak ada turutan surah, tidak ada turutan ayat-ayat. Dia melainkan satu wahyu yang termaktub, yang disampaikan kepada umat. Dan umat pada ketika itu tidak menghafalnya. Mereka memahami dan mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada ketika itu. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tak ada mana dia membaca suhufnya. Kemudian membaca di kitab Tauratnya. Lalu dia mendapati bahawasanya ada seorang Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai Nabi yang terakhir dan diturunkan kitab kepadanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam juga tidak mengetahui isi kandungan kitab tersebut. Begitu juga Nabi Daud, dia baca Zabur, ada juga kisah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nabi yang terakhir. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Bahkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa yang namanya itu Injil, 1/3 di dalamnya adalah berkaitan dengan keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/3 kisah Nabi Muhammad. Apa agaknya? Kerana Nasrani tidak akan pernah lengkap, kerana tidak boleh dilengkapkan dengan keyahudian. Yahudi tidak boleh melengkapkan akan Nasrani, Nasrani tidak akan lengkap dengan Yahudi. Tetapi Nasrani dan juga Yahudi lengkap dengan Al-Quran, dengan Islam. Oleh kerana itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati, sedangkan mati dia sebagai seorang Nasrani ataupun sebagai seorang Yahudi, sedangkan aku telah diutus, mati ni kafir, itu Rasulullah SAW. Mengapa agaknya Nabi menyatakan demikian? Nabi menyatakan dengan apa yang termaktub di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Apa maknanya? Dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil telah termaktub apabila telah diutusnya, turunnya Quran kepada Nabi yang terakhir ini, sedangkan kamu, maknanya Bani Israel, masih lagi berpegang dengan keyahudiannya, matinya kafir. Sekiranya telah turunnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga dalam kitab Injil.
Cuma soalannya apabila kita tanya kepada orang Yahudi, Nasrani, Kristian hari ini, adakah mereka mendapati akan itu? Orang yang hari ini baca yang salah, dia tidak mendapati. Tetapi pengkaji-pengkaji Taurat dan juga pengkaji-pengkaji Injil, mereka mendapati. Disebabkan apa? Taurat itu, keasliannya itu masih ada walaupun tidak semua. Begitu juga dengan Injil. Tetapi keaslian yang ada hanya sekadar untuk mengatakan adanya Nabi Rasul yang telah diutus. Itu keasliannya. Seperti mana Nabi Adam, Nabi Idris, itu semua di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada disebut. Bahkan kalau dibuka di Bible, antara ayat-ayat surah yang pertama dalam Bible itu cerita pertama antara wahai anakku Adam, wahai anakku Idris. Disebut anak kan itu. Cuma soalan adakah itu wahyu? Apabila Allah menyatakan Adam itu anaknya, jawapannya bukan. Allah beriman kepada Adam, itu betul. Allah beriman kepada Idris, kepada para Nabi Rasul yang terdahulu. Ini perjanjian baru di kitab Injil. Bible hari ini. Ia ada disebut wahai Adam, wahai Idris. Tetapi tidak ada wahai anak, itu tidak ada. Jadi pengkajinya itu kitab ini, perjanjian baru, perjanjian lama, mendapati naskah yang asli yang ada dalam bahasa Greek itu, tidak adanya anak itu. Jadi dia hanya ada pada yang terakhir, nota akhir itu. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak akan Islam, tidak akan beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mengetahui Quran yang turun. Dan tidak beriman dan tidak percaya kalau turun kerana dalam kitab mereka tidak menyatakan ada. Jadi itulah salah satu sebab apa agaknya mereka tidak mahu Islam. Jadi kembali pada kita kepada Quran yang turun pada umat baginda Rasulullah SAW ini, hendaklah kita ketahui bahawa apabila dikaitkan dengan Quran, maka tidak ada kaitan dengan kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Tidak ada. Kecuali hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Quran itu yang telah ada di tangan kita, itu benar, itu mutawatir, itu sahih. Tidak dinafikan. Bahkan barang siapa menolaknya, maka dia kafir. Itu telah disepakati di surah Aqidatul Islam. Cuma tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, dia seumpama juga Quran. Cuma dia bukan Quran. Itu kata Rasulullah SAW. Mengapa agaknya? Kerana dia juga adalah merupakan wahyu. Cuma bezanya Jibril alaihi salatu wassalam, dia tidak baca sehingga dengan qiraah. Sehingga Rasulullah akan membaca kembali sama dengan apa yang dibaca Jibril. Kalau Rasulullah mendapat wahyu, Jibril baca demikian, Nabi pun baca yang sama, Nabi sampaikan kepada umat bacaan yang sama, yang diambil daripada malaikat Jibril, itu Quran. Tetapi kalau sekiranya wahyu itu bukannya Quran, hadis, lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu yang maha pengampun itu, dia memberi keampunan kepada siapa yang mengetahui dia maha pengampun. Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu yang maha pengampun itu, dia suka memberi keampunan. Oleh kerana itu, ya Muhammad, suruhlah akan umatmu agar memohon ampun kepada Allah yang maha pengampun. Itu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu, bila Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, itulah padanya akhir daripada akhirnya Ramadan. Kerana Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dengan nafsu dia. Apa maksudnya? Nabi nak cakap apa? Cakap dia. Itu kita bukan Nabi. Itu yang beza kita, itu bukan Nabi Rasul dan tak turun wahyu. Lalu apa yang turun kepada kita? Saham turun,
Hujan turun, tinggi kita pun dah makin turun. Makin turun, makin rendah. Jadi turun apa kepada kita? Tidak ada apa yang turun. Melainkan dikaitkan dengan ilham as-salihat. Ilham yang baik. Yang turun maksudnya malaikat itu turun. Itu yang Quran disebutkan oleh Allah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzal itu turun. Lalu ulama kita tafsir, adakah turun-turun gitu? Tidak. Allah perintah turun. Yang lain Allah perintah latih. Perintah apa? Pergi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada malam tersebut, termasuk orang yang niat untuk bangun beribadah tapi belum bangun. Contoh orang tu tidur, tapi sebelum tidur dia niat nak bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidur ini ibadah. Sebab itu tidur cara Nabi. Kalau kita tidur, niat besok bangun nak pergi kerja, itu bukan sunnah. Tapi kalau kita tidur, besok bangun nak solat subuh, itu tidur ni ibadah. Jadi kita tidur dengan niat agar dapat istirahat untuk bangun solat qiyamul lail, solat tahajud, ataupun bangun untuk sahur, itu semua ibadah. Lalu orang yang tidur ini juga datang malaikat, turun malaikat pada dia, mendoakan buat dia. Mendoakan buat dia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kata, salamun hi hatta matla'il fajr. Salamun yang pertama, orang yang pada malam-malam Ramadan duduk pada malam itu. Dalam keadaan dua. Yang pertama sedang ibadah, yang kedua belum, cuma niat mahu beribadah. Mereka akan pergi kepada mereka yang ada niat nak beribadah, maka dia akan datang. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang untuk agar dia inilah, mereka inilah yang ilhamkan kepada kita untuk bangun beribadah. Lalu tertib. Bangun beribadah, apa yang perlu kita buat, apa yang kita buat, apa yang lepas tu, apa yang lepas tu. Itu semua ilham daripada malaikat. Dan ilham ini datang pada siapa? Sumbernya melalui lidah malaikat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu bila kita bangun, mulai ke bangun solat 2 rakaat ke, itu semua sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita tak menghafal Al-Quran tentang ayat untuk bangun qiyamul lail, kita beramal. Amalan itu jauh lebih utama daripada menghafal tapi tak beramal. Itu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Wahai orang yang beriman, maka bangunlah qiyam. Qiyamlah pada waktu malam tersebut. Tak kisahlah pada waktu yang awal, pertengahan ataupun akhir, pada waktu sebelum masuk subuh, bangun berqiyam. Paling kurang 2 rakaat, paling kurang lagi 1 rakaat witir. Kalau dia belum solat witir. Asalkan dia bangun beribadah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyada'aka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam hendaklah kamu tidur, kemudian bangun tidur namun solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad, dan pada waktu malam makalah engkau tidur, kemudian fatahajjad, maka hendaklah kamu bangun untuk bertahajud. Tapi tak sebut pun Allah Subhanahu wa taala, tersebut pun pada waktu malam tidurlah. Allah kata wa minal lail fatahajjad, pada waktu malam maka bertahajudlah. Dan tersebut tidur. Kalau sekiranya tak tidur, bangun. Kalau sekiranya tak tidur, terus nak solat, tak nama tahajud. Kata Aisyah. Aisyah kata, maknanya solat tahajud itu, kamu kena tidur sejenak, tidur sebentar dengan niat tidur. Niat itu adalah ibadah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah, hendaklah kita tidur, kita beribadah kerana niat untuk beribadah. Itulah dalil yang saya sebutkan tadi. Kenapa kena tidur? Kerana nak solat tahajud. Kalau tak tidur, tak boleh solat tahajud. Boleh juga kalau memang khawatir tidur terus, tak bangun. Imam Abu Hanifah kata, boleh seseorang ni berbaring, cuba nak tidur sejenak, tak tidur. Lepas tu bangun, dia solat tahajud.
Jadi ambil taklid saja dalam mazhab Abu Hanifah boleh. Mengapa agaknya? Kerana dia mempunyai banyak pengalaman. Kerana dia niat untuk tidur, tidur sungguh. Bangun-bangun subuh. Itu yang patut dia baring aja. Lebih-lebih lagi dia nak solat tahajud, dia nak tidur tu, dah pukul 5:30. Sahur sudah. Sahurnya berat. Lepas dia terus gol. Bangun-bangun ambil piala. Jadi tidak ada masalah secara hal ini. Yang lain yang perlu kita ketahui, mungkin belum dijelaskan oleh siapa-siapa tentang Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ada kalimah min kulli amrin dua. Yang pertama adalah ketetapan azali Allah kepada kita tentang apa yang kita akan dapat dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Itu ketetapan yang pertama azali. Lalu turun malaikat adalah untuk menetapkan ketetapan tersebut pasti berlaku atas kita. Ini ayat Quran. Disebabkan ulama juga menafsirkan bahawa fiha inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha min kulli. Sesungguhnya telah turunnya Quran pada malam yang barakah dan pada malam barakah tersebut juga telah ditentukan bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk mendapat Lailatul Qadar. Itu. Kembali balik tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin adalah ditentukan baginya untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi bila turunnya malaikat kepadanya, maka dia dapat Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Walaupun begitu, Lailatul Qadar, perkara itu ghaib, tidak boleh digambarkan dengan akal kita. Satu-satu gambaran apa itu Lailatul Qadar tidak boleh digambarkan. Kerana dia berkaitan iman saja perkara yang ghaib. Itu. Kalau kita kerja, dapat gaji, itu bukan ghaib. Kita kerja, dapat bonus. Okey, kita kata nanti 10 malam terakhir, aku nak bagi bonus pada kamu. Aku nak tiru Allah Ta'ala. Bonusnya apa? Aku bagi bonus 1000 bulan. 1000 bulan punya kerja. Kalau contoh gaji kita tu, contoh 2000, malam tu 1000 bulan, darab 2 juta. Masuk akaun tengok. Wah, okey ni luar biasa. Tak ada token macam ni. Setiap tahun bonus 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tidak tiru Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tahun kita hidup, kita bertemu Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita Lailatul Qadar. Bonus 2 juta itu seumpama kita kerja 83 tahun 4 bulan. Kita dengan token itu baru 2 tahun kerja. Tapi dia bagi bonus macam dah kerja ataupun berterusan kerja 83 tahun 4 bulan. Bonus setiap tahun 2 juta. Tapi gaji bulanan 2,000. Agak-agak kita sendiri kalau minta kerja, sama nak tanya gaji berapa 2,000. Tapi bonus pada setiap tahun, pada bulan Ramadan, bos akan bagi 2 juta. Mau tak kerja sini? Mau. Kerja saya kerja apa? Mudah aja. Ambil kertas A4. Dia jatuh, angkat atas meja. Dia jatuh, angkat atas meja. Itu je. Yang lain photostat. Wah, berani je pun. Wah. Masuk kerja pukul 8, keluar pukul 2. Wah. Orang macam ni rumah banglo 40 tingkat. Jadi apa maksudnya di sini? Ini saya bagi contoh. Kita dengar, kalau aku dah dapat kerja macam tu, bos macam tu. Oh,
Setiap bulan Paris, setiap bulan ke sana kemari, bahkan setiap tahun buat haji. Setiap tahun buat haji. Kita dapat bayar 120,000 kat tangguh haji, setiap tahun boleh pergi haji. Kita dengar pun dah seronok. Ini apa? Ini kesan jiwa. Tapi yang kita cerita ni contohnya dunia aja. Yang perlu kita rasai kerohanian kita, jiwa kita pada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu. Itu yang kata Rasulullah, carilah. Dah carilah. Seperti mana contoh barang kita hilang, kunci motor kita, kunci kereta kat mana letak. Akhirnya kalau mahu, kena cari. Kita kena cari. Sebab kunci kita ni teknologi dia makin masih ketinggalan. Sebab kalau kita letak kunci mana-mana tak boleh nak trace, tak cari. Kecuali pakai ada benda alat tu. Tapi alat tu pun nampak besar juga. Patut kena ada satu teknologi kunci yang kecil tu. Kalau mana kita letak, kita boleh trace. Lepas tu dia boleh bunyi tau. Dalam ni, eh. Tengok-tengok dalam poket isteri kita. Jadi apa maksudnya di sini? Ya, ini contoh-contoh dunia yang luar biasa kita tengah kisah ni. Lalu hendaklah kita ketahui Quran yang turun lebih luar biasa lagi bagi siapa yang memahami apatah lagi yang membaca ni. Kerana Quran tidak boleh dibaca melainkan Allah mengizinkan untuk baca. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya kita ingat dia dengan baca Quran, pasti kita akan baca Quran. Kerana apa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada malamnya Al-Qadar itu turun malaikat nak menentukan kita dapat apa. Itu kata ulama tafsir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Amran min indina itu adalah min kulli amrin tadi. Maknanya urusan Allah atau takdir kita pada malam Al-Qadar itu sangat besar, sangat agung kata Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan perjalanan setahun sehingga kita akan dapat apa selama setahun itu. Allah tetapkan. Itu yang pada malam Lailatul Qadar kita kena munajat, kita kena berdoa, kena mohon, kena minta. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa-doa pada malam Lailatul Qadar. Pasti mustajab. Allah tidak lihat kita siapa. Amalan banyak mana. Istiqamah itu pun tidak. Asalkan kita bersungguh-sungguh malam itu bangun untuk Lailatul Qadar, maka dapat. Bagi orang awam dia tahu dia nak Lailatul Qadar, maka dia bangun. Bagi orang khawas dia bangun, dia tak nampak sangat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nombor 2. Yang pertama dia bangun, dia nampak Allah Ta'ala. Dia mahu punya. Tapi dia tahu Lailatul Qadar dia mahu juga. Tapi yang pertama dia mahukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu orang khawas. Macam kita tak sampai yang itu, walaupun kita mahu Allah, tapi kita nampak dulu Lailatul Qadar. Urufiah tradisi kita nampak yang itu. Bahkan khutbah kita semalam pun cerita, kita cari fadilah Lailatul Qadar. Kita cari Lailatul Qadar, cari fadilahnya. Itu awam. Orang khawas, tak, dia mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa dapat Allah, dia dapat Lailatul Qadar, dia dapat itu, dia dapat ini, beda. Barang siapa mahu Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar tersebut. Tapi tidaklah dikatakan dia tidak dapat Allah sebenarnya Lailatul Qadar. Tidak. Dia akan mendapat juga siapa yang memberi Lailatul Qadar untuk dia. Yang ketiga tentang Lailatul Qadar itu juga, barang siapa yang mendapat Lailatul Qadar pada tahun ini sebagai jawapan, dia telah mendapat Lailatul Qadar tahun sebelum ini. Dan barang siapa telah mendapat Lailatul Qadar pada tahun ini, dia juga akan dapat Lailatul Qadar pada tahun akan datang. Bagaimana nak memahaminya? Berdiri kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin
Kalimat tanazzal adalah turun sehingga menetapkan perkara itu, apa yang telah ditetapkan satu, apa yang sedang ditetapkan dua, dan apa yang akan ditetapkan tiga. Yang telah ditetapkan satu, sekarang ini apa yang ditetapkan dua, yang ketiga apa yang akan ditetapkan akan datang tiga. Itu tanazzul. Apa maksudnya? Malaikat yang turun kepada kita adalah malaikat yang pernah ditentukan oleh Allah turun sebelum ini. Kerana malaikat itu tidak akan turun, mereka turun khusus untuk kita. Apa maksudnya? Allah menciptakan malaikat yang bernama malaikat. Tanazzalul malaikah warruh. Ruh ini malaikat Jibril ketuanya. Dia yang membahagikan. Sebab kata Rasulullah, malaikat yang turun itu jumlahnya lebih banyak daripada batu-batu kecil, kerikil-kerikil di atas muka bumi. Jadi kalimat tanazzal adalah turun dan pengkhususan dia turun kepada fulan bin fulan. Dan dia tak, yang malaikat ni hanya dikhususkan Allah cipta untuk ketika. Kemudian dia tak pergi kepada orang lain. Orang lain ada malaikatnya. Itu tanazzalul malaikah. Itu yang luar biasa disebabkan pada malam tersebut kalau kita sedang tidur, dia akan gerakkan kita bangun. Kiranya kita dah bangun, lalu digerakkan lagi, buat ini, buat itu, disuruh zikir, disuruh solat, dia menggerakkannya. Itu tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau dia bangun sebab dia nak tengok bola, itu bukan Lailatul Qadar. Dia bangun bukan kerana ibadah, tetapi kerana duniawi, itu maksudnya malaikat tidak ada dengan dia. Tapi kalau dia bangun yang dia nampak ukhrawi, ibadah, sunnah, itu dah tanda malaikat dengan dia. Dia mesti ada tanda satu. Yang kedua mesti ada kesan. Jadi inilah kesan dia Lailatul Qadar. Dia tidak kosong. Jadi kalimat tanazzal adalah barang siapa pada malam tersebut Allah tentukan dia dapat Lailatul Qadar. Itu azali ketentuan itu. Sebelum Allah cipta kita, sebelum ada langit dan bumi, maqadir, takdir. Allah dah tetapkan kita akan dapat Lailatul Qadar. Itu ketetapan Allah. Lalu untuk menetapkan kita pasti mendapat tutur malaikat. Dan bila malaikat itu turun, maka kita dapat Lailatul Qadar. Pahala itu digandakan oleh Allah seperti mana pahala 1000 bulan. 283 tahun 4 bulan. Sekiranya kita solat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala solat 2 rakaat seperti 83 tahun 4 bulan kita ibadah solat 2 rakaat. Ini yang luar biasa, ini yang istimewa disebabkan ini semua Allah terima. Kita sebanyak manusia kita solat sunat. Daripada solat fardu kita tak sentuh dah solat sunat. Tapi kita tidak tahu solat sunat kita Allah terima tidak. Terima pun pahala banyak mana. Gitu. Tetapi bila dikaitkan dengan pahala Lailatul Qadar 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, pasti dapat. Ini luar biasa. Sebab kita tak beramal, tetapi Allah bagi. Sepatutnya solat 2 rakaat, dapat pahala solat sunat 2 rakaat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kita solat sunat 2 rakaat macam 83 tahun 4 bulan punya solat 2 rakaat sunat. Kan luar biasa. Kerana apa lagi luar biasa? Kerana orang yang dapat Lailatul Qadar, dia tidak ada pencampuran dengan kemaksiatan. Itu kata Rasulullah. Turun Jibril, ya Muhammad, nak beritahu kepada umat-umat kita dahulu di kalangan para Nabi, amalannya apa ya Muhammad? Amalannya apa ya Jibril? Itu Nabi Ibrahim, amalannya siang dia berpuasa, malam dia berqiyamul lail. Kemudian dia pun siang hari berdakwah dan tidak ada kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Begitu juga Nabi Zakaria, begitu juga nabinya Hizkil, begitu juga nabinya Yusuf bin Nun. Hizkil dan Yusuf bin Nun keduanya nabi. Ibrahim dan juga Zakaria, nabi dan juga Rasul. Lalu bila Rasulullah pun mendengarnya, Nabi dah tertakjub. Ya Muhammad, mereka ini beramal selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, terus menerus tanpa ada kemaksiatan langsung. Rasulullah kata luar biasa.
Mengapa agaknya dia tahu pada dosa umatnya walaupun beribadah ada juga maksiat dia buat, ada juga kesalahan dia buat. Ini empat orang Nabi ini tidak ada langsung. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam pun satu kali turun pula. Ya Muhammad, Allah memberi hadiah kepadamu dan umatmu. Turun inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairu min alf syahr. Ayat ini turun, surah ini turun di Mekah, bukan di Madinah. Dia turun dulu. Tapi Nabi uraikan cerita Lailatul Qadar di Madinah sebelum Rasulullah wafat dan 3 tahun. Tapi ada surah ini turun di Mekah. Mengapa agak nak bagi tahu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum puasa Ramadan, sekiranya mereka berada pada bulan Ramadan, mereka mendapat Lailatul Qadar. Apa maknanya di sini? Iaitu turun surah ini Rasulullah dengan para sahabat ada di dalam bulan Ramadan walaupun puasa Ramadan belum difardukan, belum hijrah ke Madinah. Nabi dengan para sahabat, sebab Rasulullah dengan Rasulullah SAW itu lebih kurang 13 tahun di Mekah. Jadi bertemulah beberapa Ramadan di Mekah. Lalu Rasulullah di Mekah dengan para sahabat pun dah dapat Lailatul Qadar. Gitu. Sebab ayat ini tak boleh dibatalkan. Ayat ini juga tidak dikhususkan padanya apa yang akan berlaku kemudian. Apa maksudnya? Bulan Ramadan, bulan berpuasa, kemudian satu bulan itu adanya Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Tidak. Dia berterusan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Maksudnya apa? Selagi mana takdir Allah kepada kita hidup, selama kehidupan kita lah yang kita menemui Ramadan pasti bertemu Lailatul Qadar. Keindahan Quran mengajar kita demikian. Apa maksudnya di sini? Kita insya-Allah dah Ramadan tahun ni yakinlah kita dapat. Disebabkan ada di antara para sahabat berfatwa. Mereka berkata jadi fatwa. Barang siapa yang solat Isyak berjamaah pada 10 malam akhir Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar. Ambil yang itu aja. Lalu, saya ingat dalam tarawih. Nampak tarawih ni? Tarawih dengan solat fardu berjamaah besar lagi fardu jamaah. Kalau sekiranya tarawih ini besar sangat, Nabi daripada satu Ramadan di masjid solat. Tapi Rasulullah SAW dalam 30 Ramadan atau 29 Ramadan, 3 hari je Nabi datang hujung-hujung Ramadan. Mengapa? Agaknya kerana Rasulullah mahu memberatkan umat. Sebab apa? Para sahabat memahami ini. Kalau dikaitkan carilah Lailatul Qadar, maka mereka akan mencari Lailatul Qadar lepas maghrib, lepas tu Isyak, berterusan sampai ke subuh. Berterusan, tak tidur. Itu carinya para sahabat. Macam kita nak Lailatul Qadar, tapi kita tidur juga. Kita tengok TV juga, tengok Shopee, tengok Facebook. Kita bercampur-campur. Campur-campur. Apatah lagi malam-malam tu tengok filem pula. Boring lah. Ini mesti confirm tak dapat Lailatul Qadar. Orang dapat Lailatul Qadar tak mau itu semua. Dia tak mau. Sebab malaikat dengan dia kan dia ilham. Ilham Allah jangan tengok. Jangan tengok. Ini share masak-masak apa resepi terbaru. Jangan tengok. Kerana bulan Ramadan bukan bulan untuk pesta makan-makan, share-share resepi. Itu contoh aja. Ini terakhir ni, yang keempat ni. Jadi ceritanya apa? Jadi, barang siapa yang telah mendapat Lailatul Qadar tahun ini, maka dia telah mendapatnya tahun lepas. Barang siapa mendapat Lailatul Qadar tahun ini, maka pasti dia akan mendapat Lailatul Qadar lagi tahun akan datang.
Itu maksud tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimah hatta yang matla'il fajr adalah selagi mana kita hidup, selagi mana menemui malam-malam Ramadan yang terakhir dan menemuinya akan waktu subuh fajar. Apa maksudnya? Kerana ulama akidah dan sunnah wal jamaah mengatakan kurniaan Allah yang istimewa kepada umat Rasulullah tidak berlaku sekali. Apa maknanya? Kurniaan Allah tidak sama seperti mana kurniaan tangan-tangan makhluk. Saya bagi awak bonus 2 juta. Macam 1,000 bulan yang kerja itu. Tapi setahun sekali je lah. Tahun yang akan datang, tak adalah. Tapi berbalik 2 juta tu, berhenti kerja pun tak apa. Contoh itu tangan-tangan makhluk. Allah Ta'ala pula bila dia bagi Lailatul Qadar, dia bagi dan dia akan bagi lagi, dia akan bagi lagi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang para sahabat dia faham. Itu pasal para sahabat nak sangat, nak sangat, nak sangat. Bila mereka bangun qiyamul lail, mereka solat, lepas tu solat lagi, lepas tu solat lagi, solat lagi. Sehinggalah hatta matla'il fajr. Oh, kita faham itu. Itu sahabat, kita tak sahabat, tak jadi gitu. Itu pasal dah Rasulullah datang ke masjid. Cerita tu ada kat Rasulullah ada sesuatu hasanah bagaimana Rasulullah pun cari Lailatul Qadar dan dapat. Jadi sahabat ni sempat dah solat dengan Rasulullah pada akhir-akhir malam Ramadan nak dapat Lailatul Qadar. Lalu dia cerita pengalaman apa dengan Rasul. Solat datang Rasul. Nabi solat, kami ikut antaranya tu. Rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Fatihah, lepas tu Nabi baca surah Al-Baqarah. Aku ingat Rasulullah dah nak rukuk. Bila dah baca ayat banyak ni, tak rukuk sehingga selesai habis surah Al-Baqarah. Itu baru dah Nabi rukuk. Rakaat yang kedua lepas Fatihah, Nabi baca surah Ali Imran. Dia hafal juga. Lalu bila dah nak sampai hujung ini, mungkin depannya Rasulullah rukuk. Sebab ini dah depannya ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Rukun-rukunnya bila dah sampai 200 terakhir surah Al-Imran, Nabi melanjutkan surah An-Nisa. Baru 2 rakaat solat. Bila dikira, dihitung Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hampir 5 juzuk. Baru 2 rakaat. Okey, selesai. Lepas tu Rasulullah melanjutkan lagi sehingga saya ringkaskan kata sahabat itu, aku hampir-hampir rasa takut, khawatir tak sempat untuk sahur. Jadi apa maksudnya? Itulah cara Rasulullah jaga Lailatul Qadar. Mengapa agaknya? Sebab bila tanazzal, malaikat tu turun sekali, datang, dah dapat Lailatul Qadar. Kemudian dia turun lagi, dia sedang ibadah. Lailatul Qadar lagi. Itu pasal kata ulama sufi, ulama tasawuf, al-kasyaf, boleh saja seseorang pada satu malam mendapat 1000 kali Lailatul Qadar. Kenapa? Bila dia dah dapat, malaikat pun amin doa dia. Dia dapat Lailatul Qadar. Kemudian dia bangun solat lagi. Malaikat tu turun lagi. Amin. Maka dia dapat Lailatul Qadar. Lepas tu dia bangun solat lagi. Malaikat tu turun lagi. Lalu satu malam sampailah hatta matla'il fajr 1000 Lailatul Qadar. Maka darablah kat situ. Yang kita faham 1 kali 1000 bulan. Pada ayat Quran menerangkan kepada kita, kalau dia turun tanazzal, dia turun lagi, dia turun lagi. Ini tidak ada dalam alam manusia. Contoh majikan toke tadi. Kita dah tengok dah 2 juta masuk. Tapi kita solat rakaat, toke kata, tengok ikon lagi ada masuk. 2 juta lagi. Hatta matla'il fajr, 40 juta dah masuk dah. Itu. Ini contoh aja. Mungkin waktu tu kita kerja kat Indonesia dah. Mungkin masuk rupiah. Asalkan masuk itu. Jadi apa maksudnya? Akhirnya malam tu kita dapat 40 juta. Lalu begitu juga kata ulama, tidak mustahil seseorang kalau dia sepanjang malam solat tidak tahu berapa banyak yang Lailatul Qadar yang sampai. Bukan sekali satu malam tu sekali. Tanazzal adalah berkali-kali.
Itu yang para sahabat faham, inilah Lailatul Qadar. Inilah Rasulullah mengajar para sahabat Lailatul Qadar hatta matla'il fajr. Itu Al-Quran mengajar selagi mana dia turun itu ibadah dapat. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun lagi sedang ibadah dapat. Itulah maksudnya Lailatul Qadar. Dan nazar itu yang ini jarang dibahaskan. Sebab apa dibahaskan? Sekali aja. Pada tanazal adalah berkali-kali. Sehingga ulama kasyaf kata boleh sampai 1000 kali Lailatul Qadar untuk satu malam. Jadi baru kita tahu bahawa banyak yang rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini yang kita perlukan Lailatul Qadar itu. Itu Lailatul Qadar kita memerlukannya itu. Baru dapat Lailatul Qadar, belum dapat laili yang lain lagi. Itu kuliah akan datang itu. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa lillahi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.